Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pendekatan-pendekatan orientalisme dalam kajian-kajian ilmiah. Pengenalan. Pendekatan kajian orientalis pada pandangan masyarakat timur mempunyai persepsi yang penuh dengan tipu helah dan kesannya sangat membahaya kepada masyarakat terutama yang beragama Islam. Orientalis yang berpandukan kepada fahaman sekularisme, iaitu fahaman yang memisahkan hal-hal agama dengan segala urusan dunia. Beranggapan agama Islam merupakan agama ciptaan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kepalsuan, sehingga ia perlu diganti dengan fahaman yang lebih berkonsepkan terbuka, fleksibel dan bersesuaian dengan peredaran zaman. Bagi memastikan rancangan tersebut berjalan lancar, beberapa pendekatan telah dikenal pasti. Antaranya melalui kajian pendidikan yang mendalam, merangkumi segala perkara berkaitan Islam termasuklah undang-undangnya. Ianya bertujuan untuk menguasai masyarakat timur, khususnya di negara-negara yang beragama Islam. Takrif Orientalisme. Orientalisme berasal daripada perkataan Orient yang mendapat tambahan al dan isme. Perkataan Orient merupakan kosakata dari bahasa Perancis yang bermaksud timur. Secara geografinya, Orient bermaksud dunia timur, sedangkan secara etnologinya ia diertikan sebagai bangsa-bangsa di timur. Manakala perkataan Oriental dalam bahasa Inggeris bermaksud hal-hal yang berhubung dengan timur. Perkataan isme bererti suatu fahaman, doktrin, ajaran, sistem, aliran atau sikap. Oleh itu, istilah orientalisme boleh diertikan sebagai suatu fahaman atau sistem pemikiran tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan timur. Golongan yang mempelajari persoalan-persoalan berkaitan ketimuran akan disebut dengan istilah orientalis. Joseph Seuss mendefinisikan orientalisme sebagai satu kegiatan pendidikan ahli-ahli ketimuran di barat tentang agama-agama di timur, khususnya mengenai agama Islam. Manakala bagi Edward Said pula, orientalisme merupakan suatu kaedah untuk memahami dunia timur berdasarkan pengamatan masyarakat barat. Pandangan Edward Said ini merangkumi tiga hal yang berbeza tetapi saling berkaitan antara satu sama lain, iaitu orientalis merupakan individu yang mengajar, menulis sebuah karya atau melakukan serangkaian pendidikan tentang dunia timur. Golongan ini terdiri daripada ahli antropologi, sosiologi ataupun filologi. Orientalisme adalah kaedah pemikiran yang berdasarkan kepada perbezaan ontologisme dan epistemologi antara dunia timur dan barat. Orientalisme merupakan kaedah orang barat untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai masyarakat timur. Ianya berkepentingan mencipta penyataan mengenai dunia timur, khususnya berkaitan agama, mengajari dan menguasai dunia timur, seterusnya mengubah mengikut kehendak mereka. Pendekatan kajian orientalis terhadap Islam. Bagi mengenal pasti pendekatan kajian orientalis terhadap Islam, penulis membahagikan kepada tiga peringkat, iaitu pendekatan pada zaman Perang Salib, pada zaman kebangkitan dan pada zaman kolonialisme. Ketiga-tiga peringkat tersebut merupakan titik tolak kepada perkembangan pemikiran sekularisme di barat yang secara jelas amat berbahaya kepada masyarakat timur, yang dikhawatiri akan mengikis pengaruh Islam dalam diri golongan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Mazizam, bernombor metrik 058595. Hari ini saya ingin membentang video mengenai subjek kajian orientalism. Yang pertama, pendekatan kajian orientalis pada zaman Perang Salib. Sepanjang tercetusnya Perang Salib dari tahun 1096 hingga 1291, penganut Islam telah diprovokasi sebagai bangsa yang berperwatakan buruk oleh golongan orientalis. Ianya bertujuan untuk menaikkan moral terhadap salib pada masa tersebut. Penganut Islam telah ditonjol sebagai bangsa barbar, iaitu bangsa yang ganas, kerana mereka dahagakan darah penganut Kristian. Malah penganut Islam dipandang
sebagai bangsa yang hina untuk tujuan penyebaran agama Kristian. Paparan mengenai Islam diakui sendiri oleh sarjana orientalis sebagai sangat kabur. Mereka sekadar memberikan paparan yang negatif berasaskan kepada cerita-cerita dongeng, fantasi dan mitos yang memburukkan Islam tanpa sebarang bukti yang kukuh. Penyelewengan dalam karya Islam, khususnya terjemah Al-Quran yang dihasilkan oleh sarjana barat yang menuntut ilmu di Cordoba, sebelum ini meletuskan perang salib. Ia telah disalah tafsirkan oleh golongan tersebut yang rata-ratanya tidak menguasai sepenuhnya bahasa Arab. Yang kedua, pendekatan kajian orientalis pada zaman kebangkitan. Pendekatan kajian orientalisme pada zaman ini telah berlaku perubahan yang besar selepas tamatnya era perang salib. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah pendekatan ini telah terpengaruh dengan pemikiran sekularisme yang berkembang pesat di kalangan ilmu barat. Pemikiran ini telah menolak agama sebagai pegangan hidup dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, agama dikatakan sebagai punca penderitaan umat manusia. Sebagai gantinya, manusia perlu menggunakan kepandaian akal dengan sepenuhnya sekiranya menginginkan kemajuan. Berasaskan konsep penggunaan akal semata-mata ini, pendekatan kajian orientalis menumpukan kepada perbincangan mengenai sistem, mengenai elemen epistemologi, iaitu isu berkaitan sumber, status dan neraca penilaian sesuatu ilmu. Ini telah melahirkan dua aliran, iaitu rasionalisme, akal sebagai sumber utama ilmu, dan aliran empirisisme, pengalaman sebagai sumber ilmu dan kebenaran. Secara dasarnya, kedua-dua aliran ini menolak semua elemen ketuhanan dalam kehidupan manusia, malah lebih menumpukan kepada kepuasan nafsu manusia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyambung pembentangan daripada kawan-kawan saya, iaitu pendekatan kajian orientalisme pada zaman kolonialisme. Jadi yang pertama, nama saya Muhammad Zulkhairi bin Zakaria, nombor metrik 058584. InsyaAllah, pada zaman ini pendekatan kajian orientalis telah digunakan sepenuhnya bagi tujuan membantu kuasa penjajah barat untuk menguasai sebahagian besar dunia Islam, khususnya alam Melayu. Said Muhammad Naqvi Al-Atas membahagikan proses naik dan jatuh sesuatu tamadun Islam, termasuklah alam Melayu, kepada 3 peringkat. Yang pertama adalah di peringkat awal, penerimaan Islam masyarakat di alam Melayu. Kemudian diikuti dengan komitmen dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, peringkat kegemilangan yang menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang dimulakan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu pada masa itu sehingga wujudnya pengajian pondok. Dan yang ketiga adalah peringkat keruntuhan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu akibat dari kelemahan dalaman sendiri. Kemudian telah mengalu-alukan kedatangan kuasa penjajah barat untuk menolong menyelesaikan masalah tersebut pada asalnya, tetapi telah berubah kepada proses penjajahan. Kesimpulan daripada semua yang telah dibentangkan adalah pendekatan orientalis telah dipergunakan sepenuhnya bukan untuk kajian ilmiah yang murni, tetapi syarat dengan pelbagai kepentingan demi menaikkan tamadun barat dan memperlekehkan agama Islam, termasuklah undang-undang serta penganutnya. Hal ini boleh dilihat dari sejarah perkembangan pendekatan kajian orientalis terhadap Islam sejak zaman berzaman.
Apa yang dikesali adalah bagaimana tokoh orientalis terdahulu menggunakan pendekatan yang berbentuk spektikal dalam menilai kebenaran Islam sehingga sanggup mengetepikan kebenaran walaupun mengetahuinya. Namun pendekatan tersebut tidak berpanjangan kerana ahli akademik khususnya di barat semakin sedar akan kelemahan fahaman sekulerisme yang sebelum ini diangkat sebagai sempurna dalam menilai sesuatu bangsa, khususnya masyarakat timur. Hasilnya, mereka semakin terbuka dan kritis dalam menilai sesuatu keputusan sebelum mengakui kebenaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.